uh, terima kasih semua kerana sudi hadir, sudi attend di um, apa nama tu taklimat penggunaan UP-Track. Kejap saya nak buka website UP-Track kejap ya. And then I will do the sharing screen. Tadi. Alright. Okay. Alright. Okay, boleh saya mulakan sekarang ya? Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So, pada pagi ini saya akan membuat taklimat sedikit berkenaan dengan penggunaan sistem UP-Tracks, yang mana modul UP-Tracks ini dibangunkan berdasarkan kepada proses-proses yang terdapat di dalam program pengajian siswazah penyelidikan secara penyelidikan untuk master dan PhD, yang mana kita akan menggunakan all the processes tadbir urus yang menggunakan sistem secara web based ataupun secara online system ya. So, sebelum ini kita telah mempunyai sistem apa nama tu EKPS yang mana sistem e-supervisor IGS teratur, yang mana sistem IGS teratur ini hanya terhad kepada pencalonan penyelia dan pencalonan pemeriksa sahaja. Okay. So, tetapi untuk modul UP-Tracks ini dia lebih komprehensif, yang menggabungkan modul pencalonan penyelia, modul DRP, modul Notice of Intention to submit the thesis, and then modul pencalonan pemeriksa thesis. Okay. So, modul ini sebenarnya dibangunkan oleh unit infrastruktur, Jabatan Infrastruktur UiTM. So, modul manual pengguna sistem UP-Track 1.0 ini saya telah masukkan di dalam grup WhatsApp, dan juga kalau perasan dalam panggilan taklimat hari ini saya telah masukkan juga. Kalau tak dapat tolong bagi tahu saya ya. So, yang mana the proses yang kita gunakan dalam menu ini, dalam UP-Track ini menggunakan semua urus takbir daripada proses prosedur. Okay. Proses prosedur yang telah pihak IPSIS keluarkan. Okay, so kita akan go one by one lah, sikit-sikit ya, satu-satu. Kalau tengok dalam sini semua pengguna boleh gunakan, yang mana untuk pihak fakulti terdapat dua pengguna, satu daripada pihak dashboard untuk apa nama tu moderator fakulti, dan juga dashboard untuk KPPS, administrator daripada KPP. Okay. Moderator akan terdiri daripada EO ataupun ER fakulti, bergantung kepada kekuatan fakulti tersebutlah ya. Lepas itu validation akan dibuat oleh KPPS. Okay. So the prosesnya adalah sama, and then kebanyakan borang yang kita telah keluarkan sebelum ini kita akan transferkan di dalam bentuk online secara web based. Okay. Saya bagi link kepada semua dalam chat box ya.
So boleh tengok, boleh gunakan link itu. Okay, saya masukkan dalam chat box. Semua boleh tengok ya, dalam chat box tu. Dan boleh klik dekat chat box, link untuk UPTrax. Boleh mula-mula tengok, mula cuba. Kepada yang daripada cawangan tu saya tak masukkan lagi lah ya. Yang daripada UiTM cawangan saya tak belum masukkan lagi. Okay. Alright, so kita pergi satu-satu ya. Pendahuluan serta UPTrack ini memerlukan sistem dinamakan infrastruktur. Nanti semua bacalah ya. Permohonan pencalonan supervisor, pendaftaran penyelia luar. So macam mana nak untuk penyelia luar pun ada dengan urus tier fakulti dan IPSIS dan pentadbiran sistem. Aktiviti kedua yang dimemerlukan, okey, yang ni order bla 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 lah. DRP, dan kita juga akan ada nanti untuk pembangunan progress report. Okay, yang mana progress report tu agak rumit sikit sebenarnya sebab dia melibatkan penilaian secara berterusan. Okay. So, saya harapkan semua klik dalam sistem tu dan masuk UiTM staff dengan password ID seperti menggunakan staff iStaff ya, dengan password portal iStaff. Boleh cuba? Okay. Student akan menggunakan pilih option student dan gunakan user ID dan password seperti di iStudent Portal Systems. Okay. Untuk pensyarah luar ataupun pemeriksa luar, bila you sebagai penyelia menjemput nominate penyelia orang luar, perlu dimasukkan email dan email itu kita akan sistem akan hantar terus kepada sistem jemputan, akan hantar terus email jemputan kepada pensyarah ataupun orang luar tersebutlah, sama ada untuk lantikan penyelia ataupun lantikan pemeriksa. Dan mereka akan mendaftar dan menggunakan dan membuat username dan password seperti yang telah di-emailkan ya. Okey. So paparan umum secara amnya paparan umum untuk dashboard bila you dah masuk dalam UPTrax tu. Ada yang bermasalah ke untuk login UPTrax tu? Boleh cuba sekarang ya. Dashboard even kepada administrator pun boleh cuba. Nanti you boleh nampak dalam dashboard dia apa yang ada ya. Student portal dashboard, kalau dia ada banyak interface lah. Kalau you sebagai student, you akan nampak sebagai student punya interface. Kalau sebagai koordinat KPPS, you akan nampak KPPS punya interface. Ataupun sebagai penyelia, you akan nampak sebagai penyelia punya interface. Okay? Macam Dr. Faiza daripada mana ya? Tak ingat daripada. Macam coordinator. Kalau coordinator, you will see as the supervisor punya interface. Okay? Dan juga ada banyak isu yang saya lambat sikit sistem ni nak launch because of the conflict. Ada yang macam kita kan sebagai KPPS dan juga sebagai saya juga administrator dan juga at the same time sebagai penyelia. So jadi role saya tu ada pelbagai. So kadang-kadang kita akan menjadi sebagai penyelia sendiri dan kadang-kadang kita juga akan tidak sebagai KPPS ataupun administrator. So dalam sistem ni kita dah selesaikan masalahan tu. Okay. Alright. So menu pensyarah dashboard. Dashboard untuk paparan UPTrack, yang ini untuk pensyarah ya. This is what you're going to see, dan juga untuk admin ya. Yang ni dia tunjuk yang admin sebenarnya, admin dashboard. Okay. Admin dashboard. Menu pelajar yang menawarkan pilihan untuk profil pensyarah bukan UiTM. So jadi sebenarnya pelajar boleh memilih penyelia yang corresponding, dan dia boleh access kepada penyelia bukan setakat daripada UiTM Shah Alam saja, tetapi juga UiTM seluruh Malaysia. Okay. Modul pembangunan ini juga berdasarkan kepada peraturan akademik UiTM lah. So maknanya kalau boleh pilih, bila kita kata boleh pilih untuk semua, so dia boleh pilih kepada mana-mana penyelia daripada UiTM, dan sistem ini adalah secara terbuka. Okay. Alright.
Lepas itu ini adalah supervisor profile. You boleh nampak sebab data ini adalah data ditarik daripada sistem ya. Data ditarik daripada sistem SIMS. So data SIMS ni adalah interaktif. Okay, so hopefully nanti kita akan meet dengan HA supaya data ni kita boleh pump directly daripada data. Kalau you perasan untuk e-supervisor yang sebelum ni yang kita buat IGS 100, the process tu you kena hantar kepada fakulti. Okey, yang Dr. Fazlina supervisor, mungkin belum tukar kepada Dr. Emilina. Nanti you boleh refer kepada yang file yang diberikan sebelum ni lah. Mungkin dalam sistem tu tak update lagi kepada penyelia. KPPS ya. Fakulti Elektrik, Dr. Fazlina Rahmat. Tak masuk lagi moderator. Sepatutnya dah jadi KPPS tu. Sepatutnya dalam moderator. Okey. Mungkin sebab ada nampak dua sistem dalam tu. Ya. Satu sebagai moderator dan juga satu lagi sebagai KPPS ya. Saya tunjukkan skrin saya. Kejap, saya stop skrin dulu. Yang mana? Okey, Dr. Waidah supervisor, Dr. Putri pun supervisor, ni profile supervisor. Okey, kejap ya. Tengok. Sepatutnya you boleh masuk sebagai KPPS. Kejap. Okey. Patutnya apa nama tu dashboardnya seperti inilah ya. Dashboard satu, kalau moderate kalau you role sebagai supervisor, you akan nampak role sebagai supervisor dan moderator, KPPS, jacket, okey, JAF dengan report. Okey. So kepada role sebagai ini, dan you akan nampaklah order nomination list apa semua tu. Okey. So ini adalah role sebagai supervisor. Okey. So dah ada masuk siapa yang gunakan ni? Dah ada yang menggunakan sistem ni. Okey. Alright. Role sebagai moderator ini adalah daripada fakulti. EO, AR, okey. So bila you nak set up di Musyarat JCAT, EO dan AR akan gunakan menu ini untuk set up the meeting ataupun di inilah. Ya. Yeah. So prosesnya adalah sama seperti yang proses pelajar, proses apa nama tu penamaan yang ada di dalam proses prosedur kita, yang mana dia akan bermula daripada pelajar. Pelajar akan nominate nama penyelia. Selepas itu supervisor akan accept. Okay, application list dia boleh lihat dalam ini tak adalah dalam application list ni. Okay, so siapa yang student mana yang telah memohon untuk dia menjadi penyelia. Okay, modul pelajar saya tak adalah. Cuma pelajar akan nominate, dia akan pilih nama penyelia berdasarkan daripada yang saya tunjukkan tadi tu. Dan apabila penyelia telah menerima, kalau ada penyelia luar tu akan akses kepada our sistem, akan dihantar, dimasukkan email, dan akan masuk invitation kepada penyelia daripada luar, accept dalam sistem, and then akan terus nampak kepada moderator. Okay, habis dah. Moderator. Okay, so moderator akan nampak dalam sistem untuk validation of the supervisor ini. Okay, validation of the supervisor. Untuk validatekan the supervisor, mereka akan melihat kepada semua syarat-syarat yang telah ditetapkan. And then yang itu, the moderator kena refer ataupun KPPS ni boleh refer kepada buku proses dan prosedur dan juga kepada peraturan akademik. Contohnya untuk pelantikan penyelia PhD. Okay. So main supervisor mestilah sekurang-kurangnya 2 tahun selepas daripada graduate PhD. So jadi ini adalah role kepada moderator untuk membuat semakan. Ya. Yeah. Dan membuat semakan, tak silap saya ada yang sebelah ini. Okay. Ya, yeah. Action. And then you boleh masukkan apakah statusnya, boleh masukkan dalam this ruang, update, and then put whatever things lah yang diperlukan. Ya. Ini slow sikit.
Sekejap tak bising dah. Dia okey, slow sikit. Okey. Dalam action nanti boleh masukkan apakah apa nama tu telah dicekkan ataupun whatever. Ya. Yeah? Dia akan updatekan kat sini. Okay, so this is the role of the moderator. Lepas itu, moderator akan set up the meeting. Okay, moderator akan set up meeting. Macam proses yang kita dalam proses prosedur, dia akan add the record. Boleh nampak ke skrin saya ni? New meeting info. Okay tak? Dato' Azman nampak ke? Boleh nampak ya? Ada chat box tadi tu. Alright, good. Okay. Ada lagi yang belum masuk sebagai KPPS ya? Okay, nanti saya ambil perhatian itu. Okay. So screen ni, so jadi you akan set up all the jacket meeting, tarikh bila, venue kat mana, reference letter, letter date, okay? So jadi bila kita generatekan letter untuk lantikkan penyelian nanti, it will be easier. Nampak semua yang order information yang kita masukkan nanti bila penyelia nak print offer letter, dia punya tarikh lantikan tu dia akan keluar. Telah dipersetujui tarikh bila sekian. Macam you buat untuk sistem secara manual sekarang. Ya. Yeah? So ini adalah role daripada moderator yang perlu ditanggungjawabkan lah. Ya. Yeah? Saya tengok yang dashboard saya. Okay, ini adalah dashboard saya. My profile, kalau nak tengok, kalau you sendiri nak tengok, you boleh explore sendirilah. Tak boleh nak tarik ni. Ada something wrong. Okay, my profile tak boleh nak tarik. Okay. Lepas itu dia akan pergi hantar kepada KPPS. Ya. Yeah? Selepas moderator dah tengok, dan KPPS akan tengok the nomination list. So KPPS akan semak, and then update, and then submit. Ya. Yeah? Okay. Yang daripada semakan KPPS. Seterusnya KPPS kalau nak ikutkan proses, KPPS akan bentangkan ini di dalam mesyuarat JCAPS. Okay. So jadi list yang dia dah masukkan tadi, apa yang dia dah tengok, JCAPS akan confirm supervisor yang telah di-approvekan oleh KPPS tadi. Dan di-update kemas kini KPPS. And then yang ini adalah role daripada moderator. Boleh tak moderator siapa ya? Najwa Zamri daripada FKM. Najwa, tolong unmute. Ya, Najwa boleh nampak tak you punya? I punya supervisor punya ni lah, dia punya apa? Screen. Tak sure kenapa. Ya. Okay. Nanti saya nak tahu. Kalau anything masalah tolong tulis ya. Okay. Kita nak communicate lah. Okay, kita pakai yang script yang file yang saya bagi baru ni. Boleh? Yang saya letak tu, you punya role tu jadi apa, tolong bagi tahu, dan kita sudah semakkan. Saya akan sudah semakkan. Oh, confirm ni pun salah aja. Okay, so nomination list patutnya yang ini disemak oleh, you tak nampak moderator ya Najwa ya? Okay. Nampak sebagai tak supervisor. Nampak. Okay, so kita betul, supervisor. Dalam super admin nanti ya. Okay. So KPPI JCAPS. Siapa lagi yang role daripada admin ya? Siapa ada kat sini? Nisam, Syafika, Azwan, Alia. Fasni tak ada. Najwa. Masturah ada? Masturah Ramli daripada HM ada tak? Oh belum saya belum masuk. You tak dapat lagi kan? You dapat access? Belum kan? Dapat tu sebagai supervisor. Sebagai apa? Supervisor. Katanya moderator fakulti tu Okey. Dia bagi role enroll sebagai supervisor. Sepatutnya role tu tak masuk untuk staff kita bagi kepada semua yang ni je lah. Maknanya dia akan ambil role tu sebagai staff. Okey, role daripada staff
akademik. Okey. Ini pun sama. Saya assume some of that akan dapat yang sama lah. Oh, Mas Liza, Hantari. Oh. Okey. Masih. Hamizah, Puan Hamizah law ada tak? Hamizah law? Ada tak? Hamizah law tak ada. Lagi siapa lagi? Haida, farmasi? Puan Siti Haida? Tak ada juga. Cik Saripah ada tak? Tak ada. Mana ni? Okey, so kalau yang ada masalah nanti tolong bagi tahu saya dengan role yang tersilap tu ya, role yang tak corresponding kepada. Kalau AR kita boleh view apa? Sepatutnya sama ada AR tu sama ada sebagai moderator. Okey, role dia sebagai moderator ataupun sebagai itulah, kalau dia either seorang je wakil daripada fakulti, sama ada AR ataupun EO, bergantung kepada pencalonan, ya. Saya macam okey. Okey. Nanti saya pun tolong tukarkan role tu ya. Saya punya staff pun ada kat sini. Yang tersilap tu semua tolong nanti saya pun akan tukarkan ya. Okay. Ya. Nanti saya pun tukarkan. Okey, so kita balik kepada menu yang terbalik ya. Fitrat tu. Okey, so manual nanti you akan lihatlah. Right. Masuk dalam sistem. Yang ni okey, yang ni untuk supervisor, pelantikan external supervisor. Rizai, okey. Status, masuk column action, profile lebih terperinci. Okey, so which is actually profile tu you boleh nampak dengan you punya record apa yang ada student di bawah ni. And then content yang perlu dimasukkan tu, apa yang perlu dimasukkan, saya nak masuk tadi pun tak boleh ya. Mungkin ada sikit pick up dengan sistem yang nak tarik data tu. Dalam profile, general profile sepatutnya dilihat jumlah penyeliaan yang kita dah ada, senarai macam short CV yang kita masukkan dalam lantikan external examiner. Lantikan examiner. Okey, sub menu general, password, change, username. Okey, yang ni untuk pertukaran password lah kalau nak tukar, tapi kalau tak tukar tak payah tak payah. My profile pelajar, maklumat ringkas berkenaan pelajar yang dipaparkan. Klik, okey, profiling. STM, Fakulti Pekaunan, menu pensyarah, nama profil. Okey. Nanti boleh explore sendiri Okay, and then yang ini data publication akan ditarik daripada Prisma. Okay. Menu pensyarah, setiap pensyarah akan paparkan profil mengenai maklumat akademik dan pendidikan. Sebab yang ni data integrasi kita ambil daripada Prisma dan juga daripada daripada IRMIS ya. IRMIS saya tak masukkan ya. Kita ada personal info, education, research, publication, supervisor dengan examiner. Yang ini. Ya, kalau tengok daripada this mana. Kalau external, orang luar dia hanya perlu masukkan macam short CV. Dia perlu masukkan jumlah saja. Okey. Untuk pencalonan penyelia, menu pelajar untuk student dia akan pilih. Pelajar boleh menggemaskini main supervisor selagi borang pencalonan belum diambil tindakan kalau dia tak update oleh fakulti.
Pelajar boleh kemas kini, padam dan tambah supervisor. Kalau tak approve lagi lah ya. Menu supervisor nomination membolehkan pelajar mencalonkan supervisor dan co-supervisor seperti berikut. Okay, so research title, main supervisor daripada fakulti mana, co-supervisor dan co-supervisor 1, co-supervisor 2. Dan kalau ada external, boleh masukkan external. Semua sebelum nak lantikkan external tu dia ada jemputan dahulu. Masukkan maklumat yang diperlukan dan klik butang submit. Kita akan hantar email pensyarah cadangkan untuk tindakan penerimaan penolakan pencalonan. Status yang didapatkan adalah nominated. Okay. So pelajar masih mengemas kini pencalonan supervisor selagi permohonan belum diambil tindakan oleh moderator fakulti dengan klik pada butang actions. Okay. So selesai pencalonan supervisor oleh pelajar. Menu pensyarah internal eksternal, application list untuk memaparkan senarai pencalonan sebagai supervisor, status pencalonan, okey. Alright, this one, pilih accept atau reject, cara memilih accept. Okey, yang ini accept atau reject, senang je lah. Lepas daripada pencalonan nomination daripada student tadi. Okey. Submenu offer letter adalah untuk pensyarah menjana surat lantikan sebagai supervisor. Sebab itu kita perlukan masuk pencalonan pemsahan daripada jawatan kuasa akademik fakulti. JAF, sistem akan menjana satu surat lantikan pada pensyarah berkaitan. Okay. Cuma letterhead ni ada masalah sebab sekarang ni letterhead UiTM telah baru kan. So setiap fakulti tu dia ada letterhead sendiri. So jadi sekarang ni kita hanya ada dalam sistem letterhead yang lama. So kalau lihat yang letterhead sebelum ni, letterhead yang terbaru dia dekat sebelah kanan tu ada nama fakulti. So untuk dalam sistem untuk kita generatekan 30 letterhead yang berbeza agak susah lah. Dan satu surat format rasmi akan dijana dan pensyarah boleh mencetak ataupun menyimpan surat tersebut. Jadi senanglah kita sama ada dia save as a PDF ataupun whatever lah. So, ataupun dia nak cetak sendiri ya untuk jadikan hard copy. Okey, menu moderator fakulti, submenu validate. Moderator fakulti perlu validate supervisor yang telah bersetuju menjadi supervisor. Yang tu selepas dijana ya, kalau tak selepas diluluskan oleh JAF. Kalau sebelum diluluskan oleh JAF, penyelia tidak boleh menjana lagi surat lantikan. Untuk moderator, pilih menu moderator, validate supervisor, pilih action and then update. Ya. And then semakkan pass ataupun decline. Itu je. And then tak silap saya ada remarks ya, ada remarks. Okey. Moderator boleh klik pada SV yang cadangkan untuk melihat maklumat SV profile, kemudian klik butang submit. Jadi boleh cross check lah macam Najwa untuk semak bila tarikh tamat. So you should keep on your own record lah untuk penyelia terbabit ya. Untuk pencalonan penyelia terbabit. Okey, moderator boleh klik pada nama SV yang dicadangkan oleh maklumat SV profile, kemudian klik butang submit. Status pencalonan pensyarah akan tukar menjadi validate ataupun decline. Okey. Submenu, and then dia akan buat meeting up, add record. Sebelum sampai pencalonan penyelia, dia bawa syarat jawatan kuasa akademik fakulti. Moderator perlu set up maklumat mesyuarat. Moderator pilih menu meeting up, meeting setup. Klik menu add record. Okey, Sepo dah tukar yang Najwa punya role tak sekejap? Ikutkan semua dalam sistem saya dah tukar dah. Tapi tak tahu kenapa diorang boleh tukar role yang lain pula. Ya. Najwa tolong semak, tolong check lagi sekali. Takut dah tertukar. Cuba check lagi sekali. Okey, jap saya masuk sistem jap. Tengok balik semula. Ya. Okey, yang ni macam saya tunjuk tadi ya. Save changes, new meeting info, senarai mesyuarat yang telah diwujudkan seperti berikut ya. Okey. Meeting bill, jadi sepatutnya your screen akan nampak macam ni lah untuk moderator tu. Okey.
meeting type, JCAP, meeting date, meeting venue, reference letter. Reference letter ni rujuk kepada fakulti lah, administrator, pejabat pentadbiran untuk the format of the reference letter. Okay, format reference letter. Dia format reference letter untuk setiap dia ada beza, ada dia punya coding dia. So, jadi gunakan format reference letter yang betul, ya, sebab dia akan menjana surat rasmi nanti. Okay. Okay, and then menu KPPS fakulti. So yang ada masalah nanti tolong bagi tahu KPPS yang row sebagai KPPS belum keluar lagi tu, nomination list adalah KPPS fakulti menyokong atau tidak pencalonan supervisor pelajar. Untuk menyokong pencalonan supervisor pelajar, pilih menu nomination list dan klik update. Send to JCAP. Okay. Dan bila send to JCAP, yep. Ya, Najwa. Belum tukar lagi lah, masih lagi supervisor. Masih lagi supervisor. Ya. Okay. Juga apa we take note, nanti saya pun kita tanya dengan orang infrastruktur lagi sekali, ya. Ya, ya. Kita tak launch hari tu sebab masalah role ni ya. Okay, klik butang submit. Bila dah bentangkan dalam mesyuarat ni, KPPS klik butang submit, serta kemudian tukar kepada support, ya. So kita ikut rule yang daripada proses prosedur kita lah. Okay, and then KPPS pilih action, send to JCAP. Are you sure you can submit to JCAP? Okay, send to JCAP. So JCAP yang telah di set up tadi oleh moderator. Okay, so pengesahan JCAP, pilih menu JCAP, nomination list, pilih action. Okay, so daripada pengesahan JCAP, yang JCAP ini akan dibuat oleh moderator. Okay, sahkan pencalonan atau tolak pencalonan. Okay, klik butang ni, isi. JCAP boleh membuat tambahan. Okay, so bagi permohonan, kalau kita tengok apakah role dan fungsi JCAP kan. So role dan fungsi JCAP adalah untuk melihat pencalonan penyelia dan semakan. Jadi jika didapati jika JCAP mendapati pencalonan main supervisor ataupun co-supervisor tersebut tidak selaras dengan dengan anything lah, tidak dipersetujui oleh JCAP. Jadi JCAP boleh membuat tambahan ataupun ubah nomination penyelia dengan memilih new nomination. So ini adalah override daripada JCAP berdasarkan kepada kuasa governance yang telah diberikan oleh UiTM kepada JCAP fakulti. Okay. So jadi gunakanlah yang ini dengan sebaiknya. Okay. Jika ada masalah, anything yang you see that there is perlu ditukar, dan baru berlaku pertukaran. Tapi if tidak ada anything is okay berdasarkan proses prosedur kita, telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan, and then boleh go through. Okay. Kadang-kadang mungkin juga ada yang disebabkan oleh dia tu dah ramai penyelia ke, ramai student ke, anything ya yang difikirkan oleh mesyuarat JCAP yang perlu ditukar, and then this is the chance untuk JCAP membuat pertukaran. Ya. Taman. Ya. Sekiranya tidak ada nomination daripada pelajar, bagaimana ya? So dia takkan appear nama dia. Tak ada. Ya, tak ada. Dia perlu di-initiate oleh pelajar. Ya. Dia perlu nomination. Ya. Yang ni siapa ya? Okay, if let's say kalau kita letakkan ataupun sekiranya pelajar tak ada apa-apa idea tentang nomination tu, dan sekiranya macam sekarang ni kan kita punya practice, kita letakkan kita punya nomination tu sebagai KPPS. Possible tak lah Taman? Yang KPPS tu, nomination KPPS tu daripada dia punya permohonan. Permohonan tu luar.
permohonan tu luar daripada sistem UP-Track kita. Okay. So yang itu. So jadi jika pelajar masuk dan tidak ada penyelia lagi dan dia tak tahu apa, so jadi fakulti, saya nasihatkan fakulti untuk briefingkan kepada pelajar-pelajar dahulu yang tidak ada nomination, and then keluarkan cadangan dahulu. Cadangan, paparkan kepada pelajar, cadangan penyeliaan, and then dia agree, baru dia do the nomination dalam sistem UP-Track. Sebab sistem kita ni ada satu link, stream je. Kita tak boleh nak buat 2-3 stream. Ya? Boleh? Boleh, faham. Nah, sebab stream kita satu. Kalau nak jadikan proses sistem, kalau nak masukkan daripada 2, aduh hai. Maksudnya di sini proses tu macam maksudnya fakulti kena promotekan expert yang kita ada lah pertama. Ya, betul. Paparkan expert ada. Kalau you nak buat briefing kepada pelajar yang tak ada penyelia ni pun dahulu pun okey, lagi bagus. Paparkan apa yang dia buat, macam mana di research yang telah dijalankan, nama supervisor, nama publication dia dah berapa ramai, berapa banyak, ya, something like that. Okay? Understood. Yeah. Alright. Okay. Ya, kejap. Okay. Nomination. And then sekejap ya. Awak. Sekejap. Hai. Abang Isyad. Tengok aja sekejap. Aduh, sorry. Cabaran kat rumah. Work from home. Sorry. Okay. Lepas tu fakulti boleh ni ada masukkan yang di new nomination, okay? Ataupun dia boleh sebenarnya dia boleh reject ya. Ataupun kalau KPPS tak agree, dia boleh decline daripada awal, and then the process tu akan pergi terus semula kepada pelajar. Okay? Macam proses prosedur kita. Okay? Kalau you refer kepada buku proses prosedur, you boleh nampak macam mana di proses chart tu akan berlaku. Okay? Pilih fakulti dan pensyarah disampaikan, kemudian klik butang save changes. Okay. JAF. Okay, so kita kena ikut satu-satulah lepas daripada JCAP, and then dia akan pergi kepada JAF. Ya. So moderator akan createkan JAF punya meeting, and then semak maklumat permohonan, pilih approve ataupun not approve. Okay. Kalau tak approve, dia akan go back kepada pelajar untuk membuat pencalonan yang lain lah. Semak maklumat permohonan dan pilih untuk approve ataupun not approve, ataupun fakulti boleh masukkan terus di dalam sistem tu. Okey. Status permohonan akan bertukar kepada approve. Okey, so selepas daripada approve, dia akan terus kepada inilah, kepada IPSIS. And then dia akan pergi kepada report. Ya. Moderator Rustia IPSIS perlu set up maklumat berkaitan JKI. So yang ini adalah IPSIS punya role. So di pihak IPSIS ini adalah role daripada Cik Saiful lah. Klik pada sub menu supervisor list, sistem akan paparkan senarai yang perlu diambil tindakan. Pada kolom action, and then update list. Okay, so tak ada masalah. Ini pada IPSIS lah untuk endorsement. Tapi surat lantikan tu boleh di print selepas daripada mesyuarat JAF. Ya. Untuk menu DRP pelajar, sub menu research proposal. Yang ni kalau dah ada lantikan supervisor. Kalau tak ada lantikan supervisor, pelajar tak boleh nampak yang dia punya proses ni. Pelajar yang telah memenuhi keperluan dan ingin menghantar research proposal boleh ikuti langkah berikut. Klik pada sub menu research proposal. Masukkan maklumat yang diperlukan pada borang research proposal. Semua kita dah online kan. Cuma tinggal lagi yang bahagian upload file. Okay. IGS research skill. Masukkan dengan date tie square kalau perlu untuk PhD. And then upload file tu adalah file apa nama tu? Research proposal. Okay. Untuk kita buat macam sistem research proposal seperti idea saya sebenarnya, kalau boleh kita nak buat macam
macam apa nama tu migrant punya sistem kan. Tapi bila look at the migrant tu, dia directly for the research. And then untuk bahagian literature review yang panjang semua tu tak ada. And then bila kita nak bangunkan that kind of system, dia lebih complicated dan lebih rumit sikit. So jadi apa yang kita boleh buat sekarangnya, supervisor student hanya boleh uploadkan PDF file sahaja. Research proposal dalam bentuk PDF file. Okay, so dia akan masukkan kat situ. Dan sebarang proses berkaitan dengan research proposal boleh di RP, status, chairman. Okay, so yang ini akan dibuat oleh moderator. Okay, moderator akan set up and then akan hantar invitation kepada chairman dan juga kepada panel. Okay, so menu supervisor dia akan endorsekan di apa nama tu, macam proses yang daripada borang kita. Supervisor, sekejap ya. Okey, selepas tu endorsement daripada supervisor untuk research proposal tersebut. Kalau dia reject, supervisor akan terus pergi kepada apa ni, research proposal akan terus pergi kepada pelajar lah. Dr. Aman, saya ada soalan. Ya. Kalau macam untuk di RP, student upload dia punya proposal, IGS seminar, Thai Square. So maksudnya nomination untuk examiners tu, moderator kita kena masukkan dalam Jacobs dulu kan? Ya. Dan kita akan upload dalam sistem. Nomination untuk lantikan tu sebenarnya daripada KPPS pun boleh. So yang itu kita leave as a blanket. Ya, leave as a blanket. So maksudnya bila dah ada, so nanti moderator ataupun KPPS akan key in lah siapa examiners tu. Nanti tengok dalam sini. Kita, ya, sekejap ya. Okay. Okay, sistem endorsement proposal, supervisor dahulu, masukkan score seniority. So dia akan buat turn in check. Supervisor akan take the responsibility. So maknanya pelajar perlu masukkan di dalam UP track ini dan juga upload di dalam turn it in. Okay. So supervisor check ataupun supervisor juga boleh download yang daripada student punya research proposal. Supervisor boleh masukkan sendiri untuk semakkan turn it in. Okay, klik butang submit dan semakkan. Kalau dah kurang daripada 30% baru boleh do submission. Kalau tak boleh, dia tak boleh nak tolak. Okey. So yang ini bahagian KPPS. KPPS akan terima pemakluman berkenaan proposal yang telah divalidate oleh supervisor. Tindakan KPPS perlu diambil, klik pada menu proposal endorsement, sistem akan menyanakan proposal pelajar. Klik pada kolom action proposal endorsement. Masukkan ruang komen, whatever lah. Kalau terlebih, sebenarnya kalau terlebih nak ikutkan tak boleh nak ni tau. Okay, tak boleh nak proceed for the apa nama tu ni, for the for the DRP. And then klik endorse, status proposal akan dikemas kini, KPPS endorse, and then melantik panel. Okay, so KPPS role di sini adalah KPPS akan melantik panel penilai bagi melaksanakan penilaian terhadap proposal pelajar. Okey, so soalan daripada siapa tadi? Soalan daripada Ilyas siapa tadi? Berkenaan dengan pelantikan perlu mendapatkan endorsement atau tidak daripada JCAT, itu saya. Siapa ya? Saya Fatihah. Oh, Fatihah daripada FSR. FSR. Okey. Betul. So jadi, alright. Untuk bahagian IPSIS ini adalah blanket. Okey, sama ada kuasa KPPS untuk membuat pelantikan panel ataupun KPPS sendiri nak endorsekan dahulu di dalam mesyuarat JCAT. Boleh. Okey, faham. Okay. So kita give a flexibility, tapi dalam sistem ini tanggungjawab untuk pelantikan panel tu adalah di bawah KPPS. Okey? Okey. Dan juga pilih pensyarah untuk dilantik sebagai chairman dan panel. Okey? Okey. Chairman dan panel. Lepas tu action. Okey? Panel nomination, chairman, panel 1, panel 2, panel 3.
Okay. Panel 3 tu option sebenarnya. Okey. Faham? Okay. Klik butang. Dia sama je. Dia proses ni adalah sama. Cuma you imagine that sebelum ni dia berlaku secara manual. Sekarang ni kita berada dalam sistem. Okay. Dr. Aman, kalau untuk pelajar lama dia kena buat dari awal ke tak? Okay. Pelajar lama itulah yang kita nak kena data pump tu. Kita nak kena pump dulu. Ya, sebab tu saya nak minta buat clear dulu dan saya akan bagi nama kepada infrastruktur untuk pumpkan nama penyelia dan baru dia boleh buat. Sebab kalau tak boleh, dia tak boleh nak go through the DRP ni lagi. Betul. Okey, faham. Baik. Sebab itulah saya nak minta semua kerjasama cepatkan di proses pemunian tu daripada EKPS yang tak ada lantikkan penyelia lagi untuk saya buat data pump. So that sekarang ni saya pun dah delay dah. Ya. So kalau bila nak mula gunakan secara sepenuhnya ni doktor, UP-Tracks ni? Hari ni, semalam sepatutnya. Sepatutnya semalam tak apa, sebab data pump manual ni, manual ni memang kita dah boleh share kepada semua penyelia dan juga pelajar ataupun ada manual asing untuk diorang? Boleh. Belum Boleh. Boleh? Okey. Sebab manual ni secara keseluruhan. Okey. And then klik pada kolom action, send to Jacket, semak maklumat dipaparkan dan klik. Cuma role daripada pelajar tu sikit je sebenarnya. Kalau you nak potong-potong pun tak ada masalah. Okay, you nak potong-potong kepada penyelia pun tak ada masalah. Tapi boleh je lah Proposal accepted. Okay, so yang ini endorsed by KPPS. Yang ni dalam proses tu lah klik pada kolom action, semak maklumat yang dipaparkan dan klik butang send to Jacket. So which is actually panel pun dia akan orang infrastruktur ni, our thanks infrastruktur, dia dah kerja memang banyak yang dia orang buat, yang mana dia ambil daripada orang DRP kita, dia jadikan sistem. Masukkan dalam kita punya web base. Okay. So jadi dia panel pun hanya masukkan jumlah markah yang diperlukan. Dan semasa moderation pada hari tersebut, chairman akan moderate baliklah jumlah markah. Okay. And then by the end, markah ni akan keluar secara automatik. Ranking 2, mark 78, interpretation. Okay. Chairman akan endorsekan marks. And then send to Jacket. Jacket akan dapat and then boleh buat endorsement di mesyuarat Jacket. Ya. Okay. Ni submenu assessment form. So untuk assessment form, submenu assessment form, panel yang dilantik boleh membuat penilaian proposal penyelidikan dengan klik pada menu panel assessment form. Sistem akan paparkan senarai pelajar yang ditugaskan kepada panel. Klik pada butang action assessment form. Okay, dia akan masuk, nampak similarity index, mark and then klik action. So research proposal, title, it's a problem statement, sahkan penilaian dan semua sekali lah yang kita biasa nampak dalam borang hard copy tu kan. And then sahkan penilaian yang diberi and then klik butang submit. Okay, ni menu untuk offer letter. Okay, yang ni untuk menjana surat lantikan. Okay, kepada pensyarah yang berkaitan. Sistem akan menghantar notis pengesahan pencalonan. Untuk melihat mencetak surat pencalonan, sila pilih menu panel offer letter. So jadi offer letter yang di print dalam PDF boleh masukkan dalam MyATP teruslah. Okay. Maybe one day MyATP pun boleh baca daripada sistem kita untuk membaca panel-panel yang telah dilantik ni. So kemudianlah So satu surat berformat rasmi akan dijana dan pensyarah boleh mencetak ataupun menyimpan surat tersebut. Menu chairman pun sama. Chairman yang dilantik boleh membuat pengesahan penilaian proposal penyelidikan. Klik pada menu chairman, student list, sistem akan paparkan senarai pelajaran yang perlu disahkan. Markah penilaian, berapa lama dah ni? Pukul 1. Sorry, pukul 12. Okay, pukul 12 Kejap Klik pada butang action, assessment, endorsement. Sahkan penilaian yang diberi oleh panel penilai. Klik butang submit, sistem akan paparkan skor pelajar yang telah disahkan oleh chairman. Okay. So offer letter pun sama.
Okey, senarai chairman dipilih KPPS, sistem akan menjana satu surat lantikan kepada pensyarah berkaitan. Sistem akan menghantar notis pengesahan pencalonan untuk melihat cetakan. Okey, sistem papakan. Okey. Menu jaket pun sama, pengesahan jaket, proposal, assessment form dipilih. Dia akan masuk dalam syarat jaket dan jaket akan do the endorsement. Sama juga, ya. Alright, sistem akan melakukan senarai proposal pelajar dan status sekini proposal. Okey. Sub menu, aspek main list. Okey, sub menu, aspek. Okey, record. Masukkan. Okey, aspek second week. Okey. Okey, this is title. Okey. Yang ni untuk pertukaran sub-sistem, sub-aspek untuk weightage, untuk pemakahan. Okey. Alright. Modul, okey. So, ini adalah modul untuk notis. Notis hantar, modul hasrat hantar tesis. Notice of intention to submit the thesis. So, notis ni akan sampailah kepada lantikan pemeriksa. Okay. So kalau kita fikir tadi lantikan penyelia tadi, lantikan penyelia daripada pelajar tadi kan. Okay, and then supervisor SR, and then pergi kepada mesyuarat JKAP. So you can imagine proses yang sama yang telah berlaku di fakulti. Pelajar submit intention to submit the thesis. Okay, and then selepas itu akan pergi ke mana? Lepas intention, pergi kepada penyelia. Okay. Lepas pergi kepada penyelia, penyelia semak, similarity index, semua. Lepas tu buat apa? Nomination. Dia akan nominatekan penyelia kan? Nominatekan pemeriksa. Examiner. Examiner. Okay. Supervisor buat apa? Supervisor akan klik intention submit, semak similarity, sama. And then sistem akan senaraikan pelajar minta hasrat untuk menghantar notice of intention. Lepas tu butang action, klik pada butang action untuk masukkan score similarity, isikan maklumat yang diperlukan untuk examiner. Untuk local, masukkan nama dengan email. And then do the declarations. Okay, do the declaration. Okay. Declaration, kalau untuk internet examiner tak ada masalah lah. Dia akan pilih daripada examiner nomination tu. Untuk external, kena ada email sebab kita akan hantar invitation kepada external examiner. Sama ada dalam negara ataupun luar negara. Okay? Dr. Aman, saya ada soalan. Ya. Yeah. Macam dekat fakulti, kita ada ethics punya approval. So maksudnya dalam abstract ni masih belum ni update ethics lah kan Dr. Aman. Ethics kena buat sendiri. Ethics kena buat sendiri. Ethics approval kena buat sendiri. Jadi masa semasa penilaian oleh supervisor, you boleh bagi note kepada supervisor ataupun you boleh kontrol dia dekat mesyuarat JKAP. Okay? Dekat mesyuarat JKAP. Okay? Apa-apa benda tidak ada dalam ni kita bypasskan di mesyuarat JKAP. Boleh? Okey. Jadi kalau JKAP kata di reject, reject kat situ lah sebab tak ada ethics. Whatever lah. So, kita bypass, kita override. Cik Mia betul nak dengar? Kita override dengan mesyuarat. Ada ni lah. Astagfirullahaladzim, saya nak kena esok. Pergi sekarang. Saya pun tak selama saya buat kerja. Okay. Alright. Dr. Aman, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Sorry Dr. Aman, saya nak tanya sikit. Kalau akses tu kan, boleh ke kalau saya nak minta akses untuk saya punya koordinator penyelidikan? Sebab kalau lantikan SV dengan DRP dekat tak boleh. Tak boleh. Oh tak boleh ya? Tak boleh. Maknanya semua KPPS kena key in Akses kepada KPPS. Ini adalah bidang tanggungjawab kepada KPPS. Ikut governance, ini adalah tanggungjawab KPPS, ya. Okey, tapi moderator bolehlah bantu kan? EO. EO memang dah ada dia punya role. EO dan AR memang dah ada role dia sebagai moderator. Dalam sistem kita yang tadi kan saya panggil Najwa tu, Najwa EO daripada Fakulti Mechanical Engineering. So EO tu akan set up the meetings everything.
EO ataupun AR lah. Jadi role untuk KPPS adalah untuk tengok kepada endorsement, nantikan panel tadi. So ini adalah bidang dan tanggungjawab yang perlu dibawa oleh KPPS. So jadi kita tak boleh nak compromise benda ni. The tanggungjawab tu perlu dibawa, perlu dibawa oleh KPPS sendiri. Okay? Dia sama macam nanti tunggu dia sekejap. Tunggu. So, jadi tanggungjawab KPPS untuk melihat role-role yang telah ditetapkan itulah. Okay? Yalah. Alright. So examiner boleh dikemas kini, okay, oleh penyelia kalau dia nak bertukar fikiran. Okay, lepas tu menu examiner, pensyarah UiTM. So bila pensyarah UiTM dah dapat jemputan, nomination, pensyarah UiTM akan mendapat email cadangan lantikan sebagai pemeriksa setelah dicadangkan oleh supervisor. Klik pada intention list, sistem akan paparkan senarai cadangan sebagai pemeriksa, and then dia klik action, terima ataupun tidak. Okay. I have no, and then dia kena buat declarations lah. Okay. So pihak KPPS pun, yang ini ya, tanggungjawab KPPS juga untuk menyemak dengan kaitan penyelidikan, papers, hubungan penyelidikan, hubungan persaudaraan di antara penyelia, di antara student dengan pemeriksa. Okay. So semakkan tu whatever lah, you boleh tengok kepada Google Scholar. Selalunya Google Scholar itu yang paling komprehensif, yang paling banyak lah. Okay, kalau you tengok pada Scopus, mungkin you tak boleh nampak. Mungkin pergi pada Google Scholar lagi cepat dia punya update, and then lagi banyak yang dia punya coverage untuk publications. Ya. Menu examiner untuk pensyarah luar akan mendapat email sama macam penyelia luar tadi. Untuk cadangan lantikan sebagai pemeriksa setelah dicadangkan oleh supervisor, klik pada intention list, sistem akan paparkan senarai cadangan sebagai pemeriksa. Klik pada column action, butang action, examiner acceptance. Klik butang accept ataupun reject. Cuma bahagian dia ada lebih ekstra. Bila dia do the declaration, dia kena isikan short CV kan. Sebelum ni ada short CV kan. So ini adalah sebenarnya bahagian short CV. Dan bahagian sini untuk dia punya maklumat banking. Kalau pensyarah dalam kita, maklumat banking ni sebenarnya dia boleh go directly dengan bendahari. So sistem akan paparkan status terkini pencalonan pemeriksa. Okey, selepas diterima oleh accepted by the examiners, menu pencalonan itu akan pergi kepada KPPS untuk endorsement dan semakkan. Okey. Pilih endorse jika bersetuju dan klik pada butang submit, dan terus pergi kepada mesyuarat JCAT. Okey. Menu JAF, JCAT dengan JAF untuk approval. Submenu approval of examiner, klik pada approval of examiner, sistem akan paparkan. Tapi sebelum tu moderator perlu buatkan mesyuarat dulu ya. Sistem akan paparkan senarai yang perlu diambil tindakan. Klik column action, action approve, pilih status approve dan klik submit. Sistem akan paparkan status pemeriksa, approve. Dan daripada sini juga sebenarnya boleh klik kalau dia tidak di-endorse dan perlu pelantikan baharu. Okay. Okay, and then laporan untuk dihantar kepada IPSIS. Sistem akan paparkan senarai penggunaan pencalonan penyelia yang telah selesai diproses. Okay, yang ini untuk pelaporan lantikan pemeriksa dengan lantikan penyelia lah. Okay. Okay, yang ini adalah bahagian IPSIS. Okay. Alright. Okay, itu saja. Cuma menu selepas ini akan ada untuk research progress report. Ya, progress report tu lebih complicated sikit lah.
Okay. Okay semua? Rekaman? Ya. Untuk memasukkan maklumat untuk JAF dengan JCAPS tu is the EO, is the moderator ya rekaman? Ya, EO betul, moderator. Moderator akan masukkan. Saya pun jangan lupa tengok chat ya. Ada soalan-soalan kat chat ya. Taman. Ya. Untuk setiap menu JAF tadi, Okay. dia boleh pakai untuk JAN sekali ya, especially untuk 763 dan 992. Ya, ya. Sama lah tu, JAF dengan JAN ya. Okay. Ya. Okey, maksudnya dah tak perlu isi laporan DRP manual, Zainiza. Cuma isi dalam sistem. Boleh print semua laporan ni nanti dah bagi pelajar untuk. Ya. Sepatutnya boleh. Sepatutnya pelajar boleh semak lah apa yang telah dikomen oleh panel tu. Ya. Okey, so untuk sebarang any pertanyaan untuk UP-Track ni boleh kontak dengan staff saya, Encik Saiful Anwar. Dia pun dah bagi email dia tu Nanti boleh kontak dengan Encik Saiful. Okey. Ada soalan lagi? UP-Track boleh start. Progress report tu Pak. Apa dia? Progress report ni sekejap lagi ya. Progress report ni bukan sekejap lagi. Nanti bila dah siap kita akan masukkan. Okey. Okey baik doktor. Report ni sebab dia berulang dia repeating. Lepas tu the content pun kita nak kena review balik. The content untuk progress report ni kan. Kalau you tengok progress report yang ada sekarang ni is quite dry. Nampak line. Line nak masuk kat mana, so nanti kita akan buat ikut ranking lah. Ya. Ikut ranking lebih mudah sikit dan ikut pencapaian kepada PLO ke something like that. Ya. Cuma untuk progress report tu Assalamualaikum. Ya. Semua sorry. Ya. Nak tanya kalau mana yang dah submit DRP, mana yang sedia ada, kita continue macam biasa je lah ya Dr. Aman sebab tak sempat masuk sistem. Untuk pelajar sedia ada juga untuk mohon untuk buat submission intention to submit thesis juga. Yes. Manual. Maksudnya kalau tak sempat nama dia dalam sistem kita guna manually juga ya Dr. Aman ya. Alright. So sebaiknya kita mulakan nanti ni, kita mulakan sistem ni untuk pelajar baru. Tapi sebenarnya kalau kita guna dua sistem, tak elok juga kan? So sebaiknya kita gunakan satu dahulu. Kita kalau yang dah lepas tu, nampak je kita tak boleh nak go back lagi dah. So ataupun yang dalam current punya proses untuk pencalonan penyelia ke, notice of intention ke apa semua tu, carry on macam biasa secara manual. Cuma kalau yang sebaiknya yang bermula daripada penamaan penyelia yang belum nak buat DRP lagi, mungkin boleh masukkan. Yang mungkin dalam semester 1 ataupun semester 2, ya? Ya, intake Oktober ni lah doktor, kita mula lantik penyelia untuk kita gunakan terus ya. Okey. Cumanya saya tengah usaha untuk buat juga kalau boleh kita masukkan yang untuk intention tu. Jadi itu sebab itulah kita kalau dah ada data PAM, cuma nanti history untuk DRP dia tak ada lah. Okay. Alright. So, ada soalan lagi? Assalamualaikum. Ya. Dr. Aman? Ya. Dr. Haji. Okey. Saya ada seorang pelajar ni dia akan intend to submit, dia belum isi borang lagi. So I need your advice. Nama tak keluar? Nama tak keluar? Dia keluar Dr. Haji je. Saya Sean. Saya Sean. Dr. Sean. Ya, keluar nama Haji, bagi Dr. Haji je. Okey. Tak apa. Saya ni ada seorang pelajar yang baru intend to submit, so about to fill up the form and whatnot. So what is your advice? Shall we proceed to the UP-Track systems or let it done manually?
Sebab dia nama penyelia tu tak ada lagi dalam sistem ni. Kita kena pump dulu nanti. Cuba dulu. Okay. So kalau nak try pun boleh juga. I buat manually dululah Gini. Kalau you nak cuba dulu boleh. Terus student tu tengok dalam sistem kita dah betul tak apa yang infrastruktur inform kita. You boleh buat trial dulu. Nah. Boleh je. Kalau tak nak guna pun tak ada masalah. Tapi kalau nak cuba tengok apa yang telah dia boleh tarik tak, betul tak dia tarik daripada data sims kita. Ya? I see. So apalah so for the time being if we could go with the system, the UP track, so kita boleh buat manual lagi lah, boleh lah ya? Boleh. Okay. Terima kasih. Okay. Alright. Manual. Manual. Yang ini untuk mix mode sekali ke doktor? Mix mode? Penyelidikan sahajalah kot. Itulah. Saya pun nak tengok juga untuk mix mode ni. Kalau nak ikutkan hari tu yang kita submit untuk dua-dua mix mode. Cuba dulu student tu kita tengok boleh masuk ke tak. Ya? Mix mode. Sebab kita pun untuk mix mode untuk for your information kan, untuk pengetahuan semua, mix mode yang seperti yang kita telah bagi briefing kepada fakulti yang mempunyai program mix mode baru ni. So kita akan ada buku peraturan akademik yang baru pengemas kini yang banyak lah, yang total kepada mix mode ni. So kita cuba dengan full research dulu ya kot yang ni. Ya. Right. Thanks. Jadi Dr. Aman, kalau yang mix mode tadi, kalau nak tahu student boleh ke tak boleh, student kena try tu tengok dia dapat akses ke tidak ya? Kena masukkan akses dulu. Ya? Okay. Lepas tu Dr. Aman, saya just nak confirm yang untuk lepas supervisor accept atau reject tu, kan kita akan bawa ke JAF tu, kena tunggu supervisor accept dulu ke kita boleh je bawa dulu sebelum dia klik button accept tu? Jadi saya nak ulang Dr. Waidah, jika first student akan nominate. Okay, lepas tu supervisor, dia akan pergi kepada supervisor lah untuk accept ataupun reject. So that means lepas tu kita akan nominate dalam meeting lah kan. Dia akan bawa the dalam question is, moderator nak bawa tu mesti kena tunggu supervisor tu klik accept dulu ke? Ya, betul. Mesti kena tunggu dia accept. Kalau selagi dia tak accept, kita tak boleh bawa lah. Tak boleh. Lagi tu tak, kalau dia tak accept tu, dia tak boleh nak update dalam sistem tu. Okay. So that means kita kena alert the supervisor tu lah, kadang dia tak tahu kan dia being nominated. Betul. Okay, alright. Thank you. Jadi kena buat makluman kepada semua lah. Sepatutnya dia dapat email lah. Sepatutnya dapat ada email yang dia bagi reminder tu. Dia macam auto generated email lah kot bila student nominate dia kan. Tapi dia pun tak ke saya lagi kan. Saya pun tak full run lagi dengan sistem tu. Bila kita nak run dengan fakulti EC baru ni pun ada hiccup, especially bahagian row tu. Bila nak masuk row, macam you all dapat hari ni lah. Dia tak pergi. Kita sebagai KPPS dengan juga sebagai penyelia tu, kita tak boleh nak settle benda tu. Dr. Aman? Ya? Aliani. So saya punya bandwidth tadi a bit slow. I just want to ask you again. Kalau student yang baru register SEM lepas untuk research dan kita nak bawa terus ke UP Tracks ni, boleh kan? Maksudnya kita transfer everything. Latihan penyelia belum? Dah buat? Latihan penyelia semua dah buat, tapi kita nak bawa semua, nak record. I mean maknanya transfer lah sebab dia baru kan? Sebab tu saya nak buat pemunian tu. Saya dengan tim saya, kita nak bagi kepada infrastruktur untuk senarai student macam ni, penyelia macam ni. Sebab sekarang ni kita nak kena pumpkan data tu ke dalam sistem UP Track untuk baca balik. Ya? Untuk bacakan balik yang latihan yang tak dibuat sebelum ni, prior systems. So kita kena pump. Maknanya nanti Dr. Aman akan announce sekali lagi lah, kena kemas kini sekali lagi ya. Okay. So sekarang ni you gunakan untuk yang baru dulu. Kalau yang SEM lepas macam mereka baru nak di RP, so macam sebab hari tu ada TG kan, most of them actually tangguh semester, so baru semester ni nak start buat balik di RP. So kita boleh dah buat belum? Dah buat. Dah buat dah. Itulah saya nak kena pump data tu dulu. Ya, saya pump data dulu. Kita tunggu Dr. Aman pump dululah. Ya. Jadi kalau untuk student baru, you terus buat je. Yang tak ada lantikan lagi terus buat je. Ya? Okay, thank you.
Okay, welcome. Okay. Ada soalan lagi? Rekaman. Yep. Ada kita? Dr. Rosita? Dr. Putri? Dr. Aman, nak tanya untuk pelajar nanti dipertanggungjawabkan kepada fakulti ataupun IPSI akan buat announcement berkaitan dengan sistem You boleh support tak? Tolong bagi tahu kepada fakulti. Kita akan keluarkan poster. IPSI akan keluarkan poster. Lepas tu bagi kepada fakulti, fakulti disperse kepada pelajar. Boleh? Poster tu poster penggunaan UPTrack. Ya? Okay. Kalau nak buat surat panjang-panjang dia tak baca lah kan, student kita buat poster je senang. Ya? Dr. Man. Ya, Dr. Haji. Ya saya. Saya nak tanya, so maksudnya pelajar semester 1, let's say PhD baru mendaftar ni, dia nak nominate supervisor, kita dah boleh integrate data kita dalam UPTrack lah kan? Boleh. Yang tu paling cantik. Okay, thank you so much. Okay. Even semester 2 kalau ada belum lantikkan lagi pun boleh juga Okay. Alright. Dr. Aman? Ya. Saya concern dengan satu perkara ni. Tadi Dr. Aman kata bila student nominate the supervisor tu, supervisor dia kena accept. Betul Dr. Aman? Betul. Baru kita boleh masuk ke JAF. Ya. Ataupun ke JCAPS dan JAF seterusnya lah kan? Betul. So dalam JAF pula, kita ada JAF dan JCAPS ada kuasa untuk override the nomination tu. Betul. Tak ada konflik ke nanti Dr. Aman? Sebab itu adalah proses kita. Itu adalah kuasa daripada JCAP dengan JAF yang telah diberikan according to governance. So maksudnya nanti katakanlah student nominate Dr. A. Lepas tu dalam JCAPS dan JAN Dr. A terlalu ramai student, kami lantik Dr. B. So nanti Dr. A akan dapat email lah yang menyatakan dia dah berbunga-bunga hati dah dapat student. Kemudian nanti masa JCAPS kami override, kami bagi Dr. B. Itu biasa berlaku kan? Kalau tak pakai Tapi biasanya Dr. Aman, our practice kalau misalnya student tu yang mohon kan untuk mendapatkan pelajar tersebut, maksudnya student mohon untuk mendapatkan supervisor tersebut, maksudnya ada perbincangan awal di antara pelajar dengan supervisor. Ya, betul. Betul. Jadi kalau fakulti nak reject pun timbang tara lah kan. Memang kuasa daripada fakulti pada JCAPS dengan JAF, tapi timbang tara lah apa yang telah berlaku. Kalau tak berlaku, kalau nak reject, bagi valid reason kenapa rejection berlaku kan. Tak boleh nak simply reject because banyak student. Bagi alasan lagi selain daripada banyak student tu, apa yang ni ada, apakah cadangan daripada fakulti, apakah cadangan penyelesaian kan. Kita guide baliklah kepada pelajar tu. Kita bukan, maksud saya kita bukan untuk pihak fakulti bukan sekadar reject pelajar sahaja kepada pelajar, tetapi kita guide baliklah pihak fakulti mencadangkan sekian-sekian kerana adalah. So saya harap budi bicara pada KPPS lah untuk communicate balik dengan pelajar dan juga kepada kepada supervisor. Saya kira supervisor pun memang sebenarnya. Dan so Dr. A tu akan menerima email jugalah yang dia di-reject daripada pencalonan tersebut. Terima ke tak terima, kalau rejection ni, saya rasa tak ada, you kena maklumkan secara manual lah. Untuk rejection tu. Maklumkan secara manual. Dia bukan auto-generated. Dr. Aman? Ya. Kalau kata untuk pelajar pula, pelajar tu kalau kata kita mesyuarat JAF ataupun JCAPS nak override bagi supervisor lain ke, pelajar akan dapat notifikasi secara email ataupun kita kena maklumkan? Kalau pelajar, saya sepatutnya dapat secara email. Sebab yang masa trial run tu saya tak boleh nak fully lagi. Sepatutnya dapat email kepada pelajar tu, tapi bukan penyelia tak silap saya. Kita kena jalan. Pelajar
akan dapat daripada email lah selalunya ya, sepatutnya lah. Sepatutnya. Tapi maklum saya kalau Alright. benda tu tak berlaku. Ya? Okay, alright Dr. Aman. Thank you. Kerana ikutkan proses dia pergi naik ke atas. Dia bukan pergi kepada penyelia. Bila reject with the new nomination ataupun reject with the ini, dia akan pergi naik ke atas. So jadi email notification tu satu hala je, satu nominate je. Dr. Aman, kalau macam pelajar nak mohon cuti khas ke, penangguhan ke, dia kena buat manual macam biasa? Kejap, macam mana sorry? Kalau macam pelajar nak mohon cuti khas, nak buat penangguhan, dia kena mohon macam manual lah. Cuti khas adalah sistem lain. So, maksudnya tak cuti khas dengan sikit dalam SIMS. Kita ni hanya untuk progres penyelidikan. Okey. Rizana, Dr. Rizana, Dr. Aman koordinator boleh endorse ke sebab kat UiTM Perlis tak ada KPPS. Okey. Untuk UiTM Cawangan, as the governance at the moment, pelantikan penyelia, pelantikan pemeriksa masih lagi di bawah fakulti. So bila governance tu telah bertukar, baru kita akan delegatekan di proses moderation tu akan berlaku di pihak UiTM Cawangan. At the moment kita gunakan the governance daripada kelulusan baru ni lah. Pelantikan penyelia, pelantikan pemeriksa oleh fakulti. Ya. Memang pelajar tu adalah daripada UiTM Cawangan. Tapi proses lantikan tu kepada fakulti. Ya. Kalau pelajar GT, OCK, OTG ada notification tak dalam UP Track? Okey, kalau pelajar tak aktif selalunya dia tak boleh nak tarik. Dia tak akan masuk. Sebab pelajar tu tak aktif. Kalau pelajar aktif baru kita boleh buat proses. Sebab kalau ikut peraturan akademik kan, kalau pelajar tidak aktif, kita tidak boleh membuat any services kat dia. Tidak boleh menerima sebarang servis daripada UiTM. Okey. Dr. Aman, saya nak tanya, ada means tak? I mean kalau tadi kita dah reject yang appointed, nominate by the student, and then JCAP tak setuju kan, ataupun JAF tak setuju, then ada tak, macam mana kalau student kata, okay, I have another candidate to nominate? Ya, bila tak ni, kalau sepatutnya dalam sistem tu, dia akan pergi balik kepada pelajar untuk pelajar renominatekan balik, cari calon yang baru untuk dapatkan calon yang ni lah, katakanlah ni tak bersetuju, mohon pelajar untuk nominkan calon yang baru, so pelajar akan nominkan calon yang baru lah. Ya. So maksudnya kalau kita klik new nominate tu, kita minta student nominate semula. Bukan kita yang nominatekan nama lain. Ya. Okay, faham. Thank you. Tapi Dr. Aman, kalau kita buat macam itu, dia akan melambatkan lah. Betul. Dia akan lambat. Dia akan melambatkan lah kan? Yep. You use it wisely. You decide wisely. Nak suruh student calonkan balik ke ataupun you nak calonkan sendiri. So kita guna kuasa JAF dan JCAP kita. Kalau you guna kuasa JAF cepat. Tapi mungkin student tak puas hati. Itulah pula kan. So kena decide wisely lah dengan kuasa yang diberikan tu. Ya. Okey. Ada soalan? Dr. Aman, Dr. Riman tanya. Dr. Aman, dokumen selepas JAF perlu dihantar ke IPSIS untuk JKIPA ke? So, IPSIS sebenarnya kita boleh print daripada sistem ni je. Kalau kita nak kurangkan documentation, lambat tu nak buat ni, IPSIS akan ambil just according kepada endorsement yang telah dibuat dalam pada sistem UP Track, kita bentang terus dalam JKIPA. So jadi fakulti tak perlu nak submit lagi lah. Ya.
Tak perlu buat manual. Kita kena target. Siapa boleh buat kan? Siapa? So saya pun akan handle untuk pelaporan kepada JKIPA itulah nanti untuk pengesahan akhir ya. Alright. Okay. Ada soalan lagi? Ada soalan? Dr. Mas, saya ada soalan tapi soalan dia bukan tentang sistem inilah, soalan lain. Soalan lain? Okay, soalan lain ada Zila. Okey, ini berkenaan dengan apa tu tentang apa ni yang permohonan-permohonan daripada calon MSc dan PhD yang mereka telah apa tu membuat permohonan dan apa tu surat tawaran telah di-generate, tetapi di surat tawaran tersebut menyatakan yang mereka tu didaftarkan di kampus-kampus cawangan. So in that case, Dr. Aman, apa implikasinya sekiranya surat tawaran tersebut ditulis di kampus cawangan, contohnya UiTM Cawangan Sabah ataupun UiTM Pulau Pinang. Sekiranya dalam surat tawaran tersebut menyatakan kampus-kampus cawangan itu, adakah semua proses-proses pendaftaran, penangguhan RMP, RMTP, lantikan supervisor, DRP, lantikan examiner, viva, correction, semua tu harus diuruskan oleh cawangan atau fakulti? Okey, untuk pelajar-pelajar yang ditawarkan di UiTM Cawangan ini, at the moment proses pemilihan dan pendaftaran sahaja yang akan dibuat di UiTM Cawangan. Okey. Untuk proses-proses akademik yang lain, contohnya permohonan CK, pelantikan penyelia, proses-proses akademik yang lain akan diluluskan ataupun akan diuruskan oleh fakulti. Bermaksud, pihak UiTM Cawangan akan bertindak sebagai moderator yang moderatekan permohonan pelajar untuk dimajukan kepada fakulti-fakulti yang berkaitan. Okay. Memang daripada awalnya itu kita punya idea untuk terus turunkan governance. Tetapi pihak atas top management UiTM masih belum bersetuju untuk menurunkan proses governance postgraduate kepada UiTM Cawangan. Mungkin tempohnya belum sesuai lagi. So mungkin dalam setahun, 2 tahun ataupun 6 bulan lagi ke, kita tengok dulu. Dan the condition hari itu dia turunkan secara berperingkat. Memang dalam kertas cadangan kita itu untuk turunkan governance terus sepenuhnya, tapi top management tak melihat macam tu. Dia suruh cara berperingkat dahulu. So at the moment proses pemilihan dan pendaftaran dijalankan oleh pihak UiTM Cawangan. Tetapi proses untuk akademik, governance akademik akan diuruskan oleh respektif fakulti. Contohnya kita ada pelajar daripada Business Administration, BA 950 daripada UiTM Pulau Pinang. So UiTM Pulau Pinang akan uruskan permohonan pelajar, pendaftaran pelajar. So untuk lantik penyelia, proses ni pelajar akan melalui yang dalam sini, and then untuk nasihat kepada pelantikan penyelia akan diuruskan oleh Dr. Samsudin daripada UiTM Cawangan. So Dr. Samsudin akan keluarkan senarai nama penyelia ni begini, and then student akan mohon melalui UP track. So komunikasi, kalau nak lakukan bypass manual communication, Dr. Samsudin boleh bagikan senarai ni, saya telah ni, kenapa macam ni sekian-sekian, secara manual lah. Tapi sistem masih tetap daripada pelajar terus kepada fakulti melalui sistem UP track. Ya? Okay. Kami boleh access ke Dr. Ahmad kepada SIM pelajar di fakulti? InsyaAllah. SIM pelajar ya? Kalau nak ikutkan baru ni ada masalah. Itulah yang kita highlightkan kepada HA. Nanti kita akan highlight lagi sekali ya. So according kepada... boleh Dr. Ahmad? Dr. Ahmad?
Ya, tak boleh. Mengikut e-notes saja tak boleh. Tak apa. Nanti kita akan cuba cari penyelesaian jugalah. Macam mana pun nak kena ada solution untuk benda-benda gini. Ya. Petang ni kita ada mesyuarat dengan HEA. So nanti kita cuba highlight lah macam mana nak solve. Sebab hari tu memang idea kita nak turunkan terus governance tu so that kita tak perlu nak fikir panjang lagi pasal SIMS tu. Ya, Dr. Iman cakap kami tak boleh akses SIM pelajar-pelajar cawangan. Betul lah. Sebab dia keberadaan cawangan tu dah lain Okey. Benda ni pun dah highlight dulu. Tapi itulah. Top management masih belum agree lagi dengan idea kita untuk turunkan governance tu terus kepada pakar-pakar doa lah kita buka aja. Yep. Okay. Alright. Ada soalan lagi? So PKPB selamat berada di rumah. Ada soalan yang tanya pasal penyeliaan pelajar kan? Pelajar postgrad nak masuk kampus kan? Sebenarnya Prodekan pun dah jawab semalam. So anything case by case hantar terus kepada TNCA. Ya. Permohonan terus kepada TNC. Okay. Ada yang concern daripada apa nama tu Dr. Mio. Dr. Mio ada tak? Tak masuk Dr. Mio concern berkenaan dengan dia punya pelajar postgrad yang berkenaan dengan apa nama tu animal test lab. Banyaklah perkara isu-isu yang mahal, apa nama tu research materials yang consumable yang akan expire something like that So benda-benda gini kita boleh pertimbangkan tapi permohonan terus dihantar kepada TNCA lah untuk kelulusan. Jadi pelajar boleh dapat special exemption untuk masuk lab lah. Ya. Tapi permohonan tu terus kepada TNCA. Ya. Alright. Okay. Kalau tak ada kita boleh mulakan mungkin untuk UP track ni fakulti dah boleh praktis kan. So IPSIS akan keluarkan poster. Ya. Poster kepada pelajar, pemakluman untuk penggunaan UP track. Dan juga pemakluman kepada staff akademik. Okay. So terima kasih. Sejam setengah dah hari ini. So selamat ber-PKP semua. Nanti Dr. Aman share video kan Doktor? Saya masukkan dalam YouTube Boleh? Okey. Saya masukkan dalam YouTube. Dengan manual ni yang Doktor share ni pun masuk? Manual ni saya dah bagi dalam grup. Okey, baik. Ya? Nanti saya bagi. Saya pun upload kat sini, kat chat box ni tapi tak berjaya lah. Okey. Dalam chat. Baik. Ya? Okey. Alright. Terima kasih Doktor. Okey, sama-sama. Okey, thank you semua. Terima kasih. Okey, kalau ada soalan boleh tanya saya ataupun tanya dengan Dr. tanya dengan Saiful. Dengan staff saya. Okay, thanks Doktor. You're welcome.